Okey, baiklah. Kita teruskan kepada pendidikan sirah darjah khas. Pelajaran yang kedua iaitu bawah tajuk perbezaan antara pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umayyah. Okey. Boleh rujuk kepada kitab yang mana untuk pembelajaran ni objektif di akhir ni kita ada 3. Okey, kita tengok kat sini. Okay, yang pertama sekali mengenal latar belakang Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan mereka. Yang kedua, mengetahui perbezaan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, menilai tentang polisi pemerintahan dan kepimpinan kedua-dua kerajaan ini. Okay, kalau kita sedia maklum, tahun-tahun sebelum ni, darjah 6, kita belajar juga serba sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Okay, maka untuk darjah khas, untuk pelajaran sebelum ni, kita belajar cara macam mana kerajaan Bani Umayyah tertubuhnya. Macam mana kerajaan Bani Umayyah ni, proses dia macam mana pada pelajaran lepas. Okey, untuk minggu ni kita masuk pelajaran yang kedua. Okey. Okey, tajuk yang sama. Ni speaking sikit lah. I hope you are ready as I am start learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Okey, tengok juga kitab. Okey, sambil tu boleh rujuk kepada kitab juga. Okey, seterusnya. Okey, untuk slide saya yang atas ni, saya bagi poin yang penting. Isi-isi saya keluarkan. Sebab kalau tengok pada kitab, banyak awak kena baca banyak-banyak macam tu. Okey, jadi sambil baca, sambil tengok ke atas tu, saya dah sediakan slide yang paling mudah. Okey, dalam tajuk ni, saya dah keluarkan 7 perbezaan antara pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umayyah. Apa yang 7 tu? Okey, yang pertama adalah cara pelantikan khalifah. Okey, kita boleh tengok juga pada kitab. Yang saya gariskan tu, dekat muka surat 8. Okey, yang kedua, corak pemerintahan pada muka surat 9. Yang ketiga, peribadi, kewibawaan dan kebolehan khalifah. Yang keempat, polisi pemerintahan. Okey, pada muka surat 11. Seterusnya muka surat 12, polisi tentang agama Islam. Muka surat 13, sistem pentadbiran. Dan akhir sekali, pegawai kerajaan dan tentera. Okey, jadi semua sekali ni adalah 7 aspek yang boleh kita banding beza antara dua kerajaan ni. Okey, kita tengok satu persatu. Tengok slide dia. Okey, yang pertama sekali, kita tengok pada kitab muka surat 8. Okey, pengenalan ni macam yang kita dah belajar lah tahun-tahun sebelum ni tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Berapa tahun dia bertapak? Macam mana ciri-ciri pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Okay, jadi untuk ini kita tengok perbezaan yang pertama iaitu cara pelantikan khalifah. Okey, kita tengok dari segi pemerintahan kerajaan Khulafaur Rasyidin. Okey, cara pelantikan khalifah ada 3 cara. Yang pertama, rundingan. Yang kedua, ditentukan oleh khalifah sebelumnya. Dan yang ketiga, rakyat beri bai'ah kepada calon yang layak. Bai'ah ni apa? Janji sumpah setia lah. Kita anggap orang tu sebagai pemimpin kita. Okey, ini dari segi Khulafaur Rasyidin. Apa-apa mesti rundingan. Kalau tak dapat hafal 3-3 tu, paling kurang pun hafal lah cara pelantikan khalifah untuk Khulafaur Rasyidin adalah rundingan. Paling mudah. Okey, cara pelantikan khalifah untuk kerajaan Bani Umayyah macam mana pula? Okey, Bani Umayyah ni dibuat secara turun-temurun. Yang maksud turun-temurun ni adalah di kalangan ahli keluarga mereka sendiri. Contoh, khalifah pertama tu ayah. Khalifah kedua mesti anak dia.
Beza dengan Khulafa' Ar-Rasyidin, dia tak ikut keluarga, dia ikut siapa yang layak. Kita berunding. Dalam bahasa mudahnya, diplomatik. Okey, kenyataan-kenyataan yang saya keluarkan ni ada dekat dalam muka surat 8. Boleh baca semua sekali tu. Dekat nota ringkas tu lah adalah 3 cara yang paling dikeluarkan tu. Cara pertama dia buat secara rundingan. Contohnya, lepas Nabi Muhammad wafat, mereka semua ni sahabat-sahabat bersidang, berunding sama sendiri untuk tentukan siapa yang jadi khalifah seterusnya. Okey, itu. Aspek yang pertama adalah cara pelantikan khalifah. Dua kerajaan ni beza. Okey, seterusnya. Yang kedua pula, kita tengok dari segi corak pemerintahan dua kerajaan ni. Okey, corak pemerintahan untuk kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, mengamalkan pemerintahan Islam yang ini berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad. Okey, Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, kita tahu Khalifah-khalifah dalam Khulafa' Ar-Rasyidin ni adalah sahabat-sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad buat, mereka akan buat dan mereka amalkan sampailah ke kerajaan seterusnya, iaitu dinamakan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, beza pula dengan kerajaan Bani Umayyah. Dari corak pemerintahannya, kerajaan Bani Umayyah ni mengamalkan pemerintahan monarki. Apa maksud monarki? Monarki ni maksud dia khalifah tu berkuasa penuh dalam semua hal. Tak nak dengar, tak ada rundingan dah. Okey, benda ni kita boleh tengok dalam kitab. Kenyataan tu dibagi tahu dekat muka surat 9. Saya dah tulis dah sikit kat situ, diplomatik. Okey, bahasa senangnya Khulafa' Ar-Rasyidin ni diplomatik lah. Kerajaan Bani Umayyah ni monarki. Raja ataupun khalifah berkuasa penuh. Okey, seterusnya perbezaan dia adalah dari segi, perbezaan yang ketiga adalah dari segi peribadi, kewibawaan dan kebolehan khalifah. Dua kerajaan ni beza dua-dua. Kepribadian dia. Kita tengok dulu Khalifah Ar-Rasyidin. Terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi yang terpilih. Kita sedia maklum macam saya cakap tadi lah. Khulafa' Ar-Rasyidin ni daripada sahabat-sahabat Nabi. Semestinya sahabat-sahabat Nabi ni memiliki kepribadian dan sastia diri yang sangat tinggi. Mereka disifatkan sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah juga. Okey. Untuk kerajaan Bani Umayyah pula, macam mana peribadi khalifahnya? Okey. Kita tengok dekat slide dan kitab. Okey, kalau kitab muka surat 10 yang bawah. Perenggan yang kedua tu. Okey, ini agak berbeza dengan para khalifah dalam kerajaan Bani Umayyah. Okey. Kenapa? Okey, ada di antara mereka memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan sastia yang baik. Namun, ramai yang memiliki sastia yang rendah sehingga sanggup melanggar perintah Allah. Kenapa dikatakan melanggar perintah Allah? Sebab tadi tu, cara pemerintahannya secara turun-temurun. Sebenarnya dia tak layak pun nak jadi khalifah. Tapi disebabkan cara pelantikan mereka macam tu, kenalah juga jadi khalifah. Okey, seterusnya itu 3. Tadi saya kata ada 7. Okey, seterusnya yang keempat, polisi pemerintahan. Polisi pemerintahan dalam slide. Polisi pemerintahan. Polisi pemerintahan. Okey, berapa kali dah nak ulang? Okey, selingan sikit. Okey, seterusnya polisi pemerintahan ni, okey, tengok pada muka surat 11. Okey. Untuk kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, okey, rakyat yang beragama Islam diberi hak yang sama tanpa mengira keturunan dan suku kaum. Bila maksudnya hak yang sama ni, sama rata lah.
rakyat yang bukan agama Islam macam mana? Mereka pun diberi hak yang sama dari segi keadilan dan perlindungan. Untuk Khulafa Rasyidin tak ada beza pun. Orang tu orang Islam ke, orang tu bukan Islam ke, keturunan dan sebagainya. Tetapi polisi pemerintahan untuk kerajaan Bani Umayyah pula sangat-sangat beza. Kenapa? Rakyat yang beragama Islam dari kalangan bukan Arab dianggap lebih rendah tarafnya daripada rakyatnya yang berketurunan Arab. Masuk kat sini boleh tengok dekat muka surat 11 tu, nota ringkas tepi tu. Pengelasan rakyat. Ni maksud dia. Kerajaan Bani Umayyah mengamalkan pengelasan rakyat mengikut ras dan agama. Contohnya, orang Islam dari keturunan Parsi dianggap sebagai rakyat kelas kedua, seperti mana rakyat bukan Islam. Begitulah juga rakyat Islam yang berketurunan bukan Arab yang lain. Tu dia bagi contoh lah. Maksudnya orang Parsi ni bukannya lahir daripada keturunan Arab. Tapi dianggap sebagai rakyat kelas kedua lah. Tak ada sama rata. Pengelasan rakyat. Dia bahasa senangnya, dia pentingkan keturunan dia je. Seterusnya yang kelima, perbezaan dia polisi tentang agama Islam. Polisi tentang agama Islam dekat muka surat 12. Untuk kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin, saya ringkaskan, kepentingan Islam mengatasi segala kepentingan yang lain. Maksudnya kat sini semua yang berkaitan dengan Islam lebih penting daripada segala-galanya. Apa juga yang bercanggah dengan kehidupan Islam, kehendak Islam, walaupun perkara tu kecil, semuanya ditolak. Contohnya hiburan. Naluri manusia ni inginkan kepada hiburan. Tapi antara hiburan yang digalakkan oleh khalifah ialah perlumbaan kuda perang, bermain pedang, sukan renang dan sebagainya. Antara sukan-sukan yang digalakkan hiburan. Tapi Bani Umayyah pula, macam mana dengan kerajaan Bani Umayyah? Acara hiburan lebih terbuka. Mereka lebih kepada hiburan. Para khalifahnya suka kepada hiburan. Ada di kalangan khalifah Bani Umayyah yang sanggup langgar larangan agama semata-mata kerana ingin berhibur. Akibatnya apa? Pegangan Islam di kalangan rakyat jelata semakin lama menjadi semakin lemah, sebab dia tengok kepada pemerintah dia, khalifah. Kalau khalifah tu seorang yang beriman, maka rakyatnya pun turutlah beriman. Yang keenam, polisi sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran. Khulafa Ar-Rasyidin macam mana? Sistem pentadbiran ni ada kait rapat tadi dengan corak pemerintahan, dengan cara pelantikan tadi. Khulafa Ar-Rasyidin ni rakyatnya boleh menegur pemimpin. Bukan tegur macam, hai, apa khabar? Bukan. Tegur yang maksudnya macam mana? Sekiranya khalifah dianggap membuat kesilapan dalam berijtihad, rakyat boleh tegur. Tapi kalau rakyat kalau rakyat pula dengar hujah yang dikemukakan oleh pemimpin, rakyat rela terima sekalipun keputusan itu dirasakan terlalu berat untuk diterima. Ini ada dekat muka surat 13 tu yang saya baca perenggan atas. Untuk kerajaan Bani Umayyah pula, sistem pentadbiran dia, rakyat tidak diberi peluang untuk menegur para pemimpin. Ni ada kait rapat dengan tadi perkataan monarki. Pemimpin berkuasa penuh
Jadi rakyat tak ada peluang nak tegur pemimpin. Ikut je apa yang pemimpin tu kata. Okey, dan yang terakhir, dari segi pegawai kerajaan dan tentera. Pegawai kerajaan dan tentera ni dekat dalam sebuah kerajaan ni sangat penting untuk keselamatan dan pertubuhan kerajaan tu. Kita tengok pada Khulafa Ar-Rasyidin. Pegawai kerajaan dan tentera ni di kalangan rakyat yang berkelayakan, memiliki istiqomah atau komitmen yang tinggi terhadap kewajipan. Manakala Bani Umayyah dipilih oleh kerajaan dan diberi kepercayaan untuk memimpin jabatan-jabatan atau tentera, dan diberi terapat pula. Bani Umayyah. Dan pegawai kerajaan dan tentera untuk kerajaan Bani Umayyah ni hanya dipilih di kalangan bangsa Arab saja. Dia tak nak ambil orang luar. Orang yang bukan bangsa Arab dia tak nak. Kenyataan tu semua ada dalam muka surat 14. Jadi ada 7 tadi tu. 7 perbezaan antara dua kerajaan ni. Masa untuk latihan. Kita akan uji kefahaman kita ni lepas sesi pembelajaran. Kita akan uji kefahaman kita ni selepas sesi pembelajaran. Kalau mana yang tak faham tu, macam dalam gambar tu, dia angkat tangan. Seterusnya apa lagi? Latihan pertama, jawab secara atas talian. Ini saya sertakan link dia. Nanti boleh jawab dekat link tu. Seterusnya latihan bertulis pula. Print latihan ni. Tulis tangan. Latihan ni ada juga dekat dalam online tadi dan print out. Seterusnya, bila dah jawab soalan, sila hantar tugasan anda mengikut tarikh yang ditetapkan. Dan ini maksudnya hantar kat dalam Google Classroom. Untuk mata pelajaran sirah lah. Tarikh lewat hantar 6 Jun 2021 hari Ahad. Saya bagi masa seminggu untuk awak hantar dan siapkan. Terima kasih kerana belajar. Semoga ilmu ni bermanfaat untuk semua. Kita baca sikit kesimpulannya. Kita tentu dapat membuat kesimpulan sendiri tentang perbezaan antara kedua-dua kerajaan yang ditubuhkan selepas kewafatan Rasulullah. Baik dari segi lama masa pemerintahannya maupun dari segi cara pelaksanaan pemerintahan. Yang penting untuk difikirkan setelah mempelajari tajuk ini ialah sebab-sebab mengapa berlaku perubahan yang membezakan antara kedua-dua kelompok masyarakat yang semuanya adalah menganut agama yang sama, iaitu agama Islam, agama yang suci ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.